Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang dihormati Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama menantikan solat Isyak, kita mendengar sedikit tentang sejarah Nabi, iaitu tentang kelahiran Nabi, bagaimana kehidupan Nabi sampailah ke akhir hayat Nabi. Bila sebut tentang Nabi SAW, tak dapat dipisahkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut saja nama Allah dalam Quran, selalunya diiringi dengan nama Nabi SAW. Contohnya, saya bagi di sini 3 contoh lah. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain. Contoh bila sebut perkataan redha. Redha ni makna setuju. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala kepada kamu supaya mereka dapat menyukakan kamu, dan Allah dan juga Rasul lebih berhak untuk mereka sukakannya. Jadi bila sebut wallahu wa rasuluhu, Allah dan juga Rasul. Bila sebut tentang iman, perkataan iman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran, fa aminu billahi wa rasulih, kamu berimanlah kepada Allah dan juga Rasul. Rasul itu Nabi Muhammad. Bila sebut tentang taat, ketaatan, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, tilka hududullah, itulah batasan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa taat kepada Allah dan juga Rasul. Rasul itu Nabi SAW, maka dia akan masuk syurga. Nama Muhammad, nama Nabi, iaitu gelaran Nabi Rasulullah, selalunya diiringi dengan nama Allah. Tuan-tuan, kalau biasa dengar satu isu bila raya korban, iaitu disembelih binatang korban, diselawat kepada Nabi SAW. Ramai di kalangan ulama tidak setuju mengenai perkara ini, sebab yang disunatkan dalam hadis adalah Bismillahi Allahu Akbar. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan selawat. Bila diminta dalil, tak ada dalil. Apakah dalil disunatkan kita sembelih binatang korban, sebut Bismillahi Allahu Akbar ataupun Bismillahirrahmanirrahim? Dua-dua boleh. Bismillahi Allahu Akbar nak bagi tahu Allah itu maha besar, sebab Ar-Rahmanir-Rahim tak sesuai untuk sembelih korban. Ada sebagian ulama kata Bismillahirrahmanirrahim, sembelih korban pun sama, kerana Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim makna maha pemurah, maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala memberi kita makan daripada binatang korban. Sebab itu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Walau bagaimanapun ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah korban, Bismillahi Allahu Akbar ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya nak bagi tahu di sini mengenai selawat. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i disunatkan menyembelih binatang korban sejurus selepas at-tasmiyah, iaitu baca bismillah, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kebanyakan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i menyebutkan perkara tersebut. Bila ditanyakan dalil selepas daripada itu selawat, apa dalil selawat kepada Nabi? Memang tak ada dalil. Cuma dalil secara umum itu ada.
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bila sebutnya nama Allah akan disusuli dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat nama kamu wahai Muhammad. Angkat sebagai sebutan. Bila ada nama Allah, di sana ada nama kamu. Kemudian kita lihat tentang secara ringkas, kerana kita berada dalam bulan Rabiul Awal, adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Walaupun di sana ada sebahagian ulama yang tak setuju mengenai dengan sambutan Maulid, itu tidak dinafikan lah. Mereka ada yang berhujah, kalaulah perkara ini baik, sudah pasti sahabat-sahabat Nabi dah buat, sudah pasti selepas zaman sahabat, zaman tabi', zaman tabi'at tabi'in, mereka sambut, mereka buat, menunjukkan Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat. Walau bagaimanapun tidak menjadi masalah selagi mana tidak bercanggahan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada satu perkara lebih penting. Kita menyambut maulid, tetapi antara sunnah yang besar kita tak hidupkan, iaitu sunnah sembahyang berjemaah. Nabi tak pernah sembahyang jemaah di rumah. Nabi sembahyang berjemaah di rumah, hanya sembahyang sunat. Sembahyang fardu Nabi sembahyang di masjid. Itu antara sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Tetapi kita, sebahagian di kalangan kita, bila ada kesempatan, ada waktu, sembahyang jemaah. Kalau sibuk, tak sembahyang jemaah, sembahyang sendiri, tapi masih sembahyang lah. Itu antara sunnah paling besar. Banyak sunnah-sunnah yang lain seperti bersugi, membersihkan diri, dan juga akhlak-akhlak Nabi itu yang paling utama. Terutama bila kita bawa kenderaan, bila mana kita berada bersama dengan orang-orang miskin, bila mana kita bermuamalat, bercakap dengan manusia yang lain, tak kira sama ada orang yang sama darjat, orang lebih tinggi daripada kita atau orang lebih rendah. Maka semuanya Nabi tunjukkan akhlak, dan itu yang paling utama. Kalau maulid ni mungkinlah kita bernasyid, kita berqasidah beberapa minit, beberapa jam. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah mengaplikasikan kehidupan Nabi ataupun akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Kita lihat perkara pertama tentang kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Sebahagian ulama tak setuju sambut maulid Nabi kerana mereka kata itu adalah sambut kematian Nabi. Kematian Nabi juga berlaku pada 12 Rabiul Awal. Kematian Nabi berlaku pada 12 Rabiul Awal. Yang menyambut Nabi adalah Asy-Syifa, nama seorang perempuan. Asy-Syifa nanti kita akan sebutkan siapa dia. Dan yang menyusu Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Al-Hadinah, yang menjaga Nabi adalah Ummu Aiman. Ini secara kesimpulan lah. Kemudian bila umur Nabi 4 tahun, maka Nabi telah dibelah dada dia. Bila dibelah dada, pada ketika itu Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi, yang duduk, yang menjaga Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang bermain bersama dengan Nabi. Pada ketika itu Nabi berumur 4 tahun. Budak-budak yang bermain bersama Nabi, mereka mengadu kepada Halimatus Sa'diyah, iaitu ada 2 orang datang, dia belah dada Nabi, kemudian dia bawa keluar satu benda dalam dada Nabi, kemudian dia masukkan balik. Jadi Halimatus Sa'diyah dah bimbang kerana takut apa-apa penyakit ataupun mudarat menimpa Nabi. Maka pada ketika itu dia hantar balik kepada ibu Nabi, kerana khawatir sesuatu yang akan menimpa Nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembelahan dada Nabi ini berlaku sebanyak 4 kali. Bila? Iaitu pertamanya adalah ketika mana Nabi umur 4 tahun. 2 orang tadi adalah 2 malaikat sebenarnya, malaikat yang menyerupai manusia. Kali yang kedua adalah sebelum Nabi balik. Kali yang ketiga adalah sebelum Nabi sebelum bi'asah, iaitu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dan kali yang keempat adalah sebelum Isra' wal Mi'raj. 4 kali. Pada ketika umur Nabi 6 tahun, Nabi diuji apa? Iaitu ibunya telah wafat. Ibu telah wafat di mana? Satu tempat namanya adalah Abwa. Di situ ibu Nabi meninggal.
Siapa yang menjaga Nabi? Iaitu datuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang menjaga Nabi pada ketika itu, umur Nabi 6 tahun. Malangnya pada umur Nabi 8 tahun, datuknya pula Abdul Muttalib meninggal dunia. Hanya sempat dalam 2 tahun lebih yang dia menjaga Nabi, datuk Nabi ini. Abdul Muttalib cukup sayang kepada Nabi. Satu ketika Abdul Muttalib dia di hadapan Kaabah, ini ada tempat khusus untuk dia, ada hamparan khusus untuk dia semayang. Tak ada siapa yang berani duduk di kawasan tu kerana menghormati Abdul Muttalib. Tetapi Abdul Muttalib ini, bila mana Nabi duduk di atas hamparan dia, maka orang lain, anak-anak dia akan memberi teguran kepada Nabi. Bahkan Abdul Muttalib kata, biarkan duduk di hamparan aku. Abdul Muttalib ini wafat pada umur Nabi 8 tahun. Maka pada ketika itu telah menjaga Nabi pakciknya, iaitu Abu Talib. Dan pada umur 8 tahun ni Nabi telah bermula dia punya dia punya dah mula sebagai seorang pengembala kambing. Tidak diutuskan mana-mana Nabi, melainkan dia akan ada pengalaman menguruskan kambing, iaitu sebagai pengembala kambing. Kerana kambing ini nak menguruskan dia, mengembala dia bukan satu perkara mudah. Sebab dia tak seperti lembu. Kalau lembu, tuan-tuan, waktu petang, kalau kita suruh lembu masuk ke rumah dia, ladang dia akan masuk, semua akan ikut belakang. Tapi bila kambing ni tak, seekor pergi sana, seekor pergi sini. Jadi begitulah Nabi-Nabi sebelum dia bersabar dengan kerenah manusia, dia kena bersabar dengan kerenah kambing dulu. Kemudian pada umur Nabi 12 tahun, di sini bermulalah pengalaman Nabi memulakan bisnes perniagaan. Bukan memulakan, tetapi mengambil pengalaman bersama dengan pakciknya Abu Talib, yang mana dia berniaga pergi ke Syam bersama pakcik dia. Dan Abu Talib ini antara mengikut pendapat majoriti di kalangan ulama, antara manusia yang banyak berjasa berkhidmat kepada Nabi tetapi tidak memeluk agama Islam kerana malu, kerana dianggap satu keaiban, takut Abu Jahal kata kepada dia tunduk kepada agama anak saudaranya sendiri. Kerana itu dia tak nak memeluk agama Islam. Tiga orang dalam sejarah Islam yang mana jasanya besar kepada Nabi tetapi dia tidak memeluk agama Islam. Antaranya adalah Mut'im bin Adi. Dia ini jasanya besar dalam Islam kerana dia memberi keamanan kepada Nabi ketika Nabi masuk ke Mekah. Kerana Nabi tak berani masuk Mekah kalau tidak ada kita panggil guarantor, orang yang menjamin keamanan untuk dia. Dalam bahasa Arab dipanggil jiwar, orang memberi keamanan. Jadi Mut'im ini Nabi terhutang budi kepada dia, dan pernah Nabi berkata, kalaulah Mut'im ini bagi tahu kepada aku supaya dilepaskan tawanan-tawanan, tak salah dalam peperangan Badar ataupun Uhud, maka Nabi kata aku akan lepaskan. Kerana jasa Mut'im bin Adi ini terlampau besar walaupun tak masuk Islam. Dan yang ketiga adalah Abul Bukhtari, dia juga tak meluk agama Islam walaupun ada jasa yang besar kepada Nabi SAW. Begitu juga Abu Talib. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah, mereka tak dapat nak apa-apakan Nabi kerana mereka segan jawatan ataupun pangkat yang disandang oleh Abu Talib ini antara orang yang disegani di kalangan masyarakat. Mereka tak mampu untuk apa-apakan Nabi, cuba mereka berani sekadar untuk memberi teguran kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, nasihatkan kepada anak saudara kamu supaya hentikan dakwah dia. Itu saja yang mereka mampu untuk bagi tahu kepada Abu Talib. Abu Talib sampaikan kepada Nabi. Nabi kata, kalau matahari letak di sebelah tangan kananku, bulan letak sebelah kiriku, aku tidak akan hentikan kerja dakwah ini, aku akan terus buat.
Jadi Abu Talib kata, kalau kamu nakkan seperti itu tu, tak apa, silakan. Kemudian pada umur Nabi 20 tahun, pada ketika itu Nabi menyertai peperangan Fijar. Umur Nabi pada ketika itu 20 tahun. Sebenarnya peperangan Fijar ni telah bermula pada umur Nabi 14 tahun. Dia berlarutan sampai umur Nabi 20 tahun. Nabi di sini dah ada pengalaman berperang. Pada umur Nabi 25 tahun, maka Nabi telah berkahwin dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi, dan Nabi tak kahwin dengan mana-mana isteri melainkan selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan anak-anak Nabi boleh dikatakan keseluruhannya adalah daripada benih Nabi bersama dengan Khadijah, iaitu lahirnya Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan juga Abdullah, semuanya lahir daripada Khadijah. Melainkan Ibrahim anak Nabi, tapi dilahirkan hasil daripada Maria Al-Qibtiyah. Yang lain semua daripada Khadijah binti Khuwailid. Kemudian bila umur Nabi sampai saja angka 40 tahun, maka turunlah wahyu kepada Nabi. Umur 40 tahun ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, adalah antara umur kematangan yang sebenar lah. Kematangan sebenar seseorang umurnya menjangkau 40 tahun. Selalunya angka 40 ni kalau dia berubah menjadi baik, insya-Allah akan seterusnya menjadi baik. Sekiranya berubah 40 tahun tu perangannya tak baik, maka kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala, kemungkinan sehingga ke akhir hayat dia tidak baik. Walaupun umur kematangan ataupun kegagahan manusia yang sebenarnya umur 33 tahun. Sebab itu penghuni syurga ini umurnya 33. Sebab waktu itu adalah kita mengumpulkan kekuatan sebenar 33 tahun. Penghuni syurga, tak kira dia mati umur 90, 100, masuk syurga umur 33 tahun. Dia mati muda 16, 17 tahun, masuk syurga umur 33 tahun. Kerana 33 tahun ni antara angka yang kita katakan manusia baru bermula kematangan, dan juga pada ketika itu mengumpulkan kekuatan sebenar yang ada pada diri kita. Orang yang pada umur Nabi 40 tahun, orang yang pertama beriman kepada Nabi di kalangan orang lelaki adalah Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang Nabi sebut semua dia mengiyakan, beriman, walaupun luar daripada logik pemikiran manusia. Di kalangan kanak-kanak adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, antara orang budak-budak yang pertama beriman kepada Nabi. Di kalangan perempuan, orang yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Umur Nabi 43 tahun, maka diperintahkan kepada Nabi, jaharkan dakwah secara terang-terangan. Sebelum tu 40, 41, 42, umur Nabi 42 tahun masih lagi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. 43 tahun, maka Quran kata apa? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Secara jahat dakwah manusia secara terang-terangan. Pada umur 45 tahun Nabi perintahkan orang Islam yang ditindas di Mekah, berhijrahlah dengan hijrah yang pertama. Ini adalah hijrah yang pertama, iaitu hijrah ke Habasyah. Pada umur Nabi 45 tahun. Itu grup trip yang pertama. Bila umur Nabi 46 tahun, Nabi perintahkan untuk hijrah yang kedua ke Habasyah. Grup yang kedua, orang-orang Islam yang berada di Mekah, kerana mereka ditindas. Dalam jumlah orang Islam pada ketika itu, jumlah minoriti sedikit, Nabi suruh berhijrah ke Habasyah. Yang mana pemerintah pada ketika itu siapa dia? Iaitu Habasyah ini, pemerintah pada ketika itu beriman dengan agama Nabi Isa, tetapi dia tak beriman dengan Nabi lagi pada ketika itu. Walaupun ada ulama kata mereka, pemerintah Habasyah pada ketika itu tidak memeluk agama Islam. Tapi kalau kita lihat, Nabi sembahyang jenazah ghaib. Nabi sembahyang jenazah ghaib, tapi untuk pemerintah Habasyah ini. Umur Nabi 40 tahun, 47 tahun, maka berlakulah boikot. Orang-orang Quraisy
di Syaib Abi Talib. Boikot ini selama 3 tahun. Boikot apa? Orang-orang mereka boikot kerana orang Bani Hashim dan juga Bani Muttalib mereka tak serahkan Nabi. Mereka nak Nabi tapi mereka tak nak serahkan. Bila tak nak serah, mereka boikot habis-habisan. Jangan kahwin dengan anak perempuan mereka. Jangan kahwin dengan kabilah Bani Hashim, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Jangan perkahwin dengan mereka. Jangan buat transaksi dengan mereka, apa-apa perniagaan. Mereka boikot habis-habisan 3 tahun sehingga dikatakan Bani Hashim juga Bani Muttalib hanya memakan daun kering sahaja pada ketika itu. Dalam tempoh yang begitu lama. Last sekali adalah 2-3 orang yang bangun, yang lantas bangun dan memberi teguran. Ni di luar daripada pemikiran waras manusia. Kerana mana boleh kita tak bagi makan, kita boikot habis-habisan selama 3 tahun. Maka berlakulah kebuluran, berlakulah kelaparan. Jadi mereka bangkit untuk hapuskan boikot ini. Kemudian pada umur Nabi 50 tahun, pada ketika itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umur Nabi 50 tahun ini antara ujian yang berat, bukan sekadar isteri Nabi, isteri kesayangan Nabi, bahkan dalam tahun yang sama pak cik Nabi yang banyak berjasa kepada Nabi pada ketika umur Nabi 8 tahun, dialah yang bawa Nabi pergi berhijrah untuk memulakan perniagaan ke Syam. Jadi Abu Talib bawa Nabi. Malangnya pada umur Nabi 50 tahun Nabi diuji dengan ujian yang kedua, iaitu kewafatan Abu Talib. Selepas wafatnya isteri Nabi Khadijah, tahun yang sama wafatnya Abu Talib. Pada tahun yang ke-51 Allah Ta'ala memberi satu berita gembira kepada Nabi, iaitu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini perkara yang besar. Ini adalah mukjizat. Kerana tak siapa yang boleh sampai Mi'raj, naik lebih daripada selepas langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Kerana malaikat pun ada batasan je. Tak sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi Nabi, Allah Taala muliakan dia boleh naik sampai ke atas dan menerima watikah sembahyang. Kemudian pada umur Nabi 52 tahun, pada ketika itu Nabi buat bai'at, dipanggil bai'at Aqabah al-ula. Bai'atul Aqabah al-ula. Bai'at Aqabah yang pertama. Pada ketika itu yang bilangan mereka, yang Nabi dakwah mereka pada ketika itu dalam 12 orang aja. Nabi berada di Mekah dan Nabi diam-diam menyelinap, dan Nabi kumpulkan hanya 12 orang. Nabi dakwah diam-diam. Pada umur Nabi 53 tahun, maka di sinilah Nabi memulakan hijrah ke Madinah Nabi berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada umur Nabi 53 tahun Nabi berhijrah. Perkara pertama, Nabi membina masjid. Dan juga pada umur Nabi 53 tahun ini Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Umur Nabi 53 tahun, Aisyah pada itu masih kanak-kanak lagi. Tidak menjadi satu perkara yang pelik bila umur yang tua berkahwin dengan muda. Kerana culture pada ketika itu biasa. Kita bukan kata 53 tahun kahwin dengan budak-budak, 53 tahun kahwin dengan umur 20 tahun pun rasa dah pelik lah. Kemudian umur Nabi 55 tahun. Umur Nabi 54 tahun. 54 tahun iaitu pada tahun yang kedua hijrah. 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada ketika itu berlakulah dipanggil peperangan Badar. Peperangan yang pertama dalam Islam. Walaupun sebelum peperangan ini ada beberapa peperangan tapi tidak menjadi. Ada beberapa peperangan tapi tak menjadi. Yang menjadi peperangan Badar pada tahun kedua hijrah. Dan juga peristiwa peperangan Bani Qainuqa.
dengan Yahudi Banu Qainuqa itu juga berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Dan pada tahun yang kedua hijrah ini Fatimah anak Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu taala anha, telah berkahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga pada tahun yang kedua hijrah. Dan pada tahun tersebut berlaku kewafatan anak Nabi Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Jadi pada umur Nabi 54 tahun ini berlaku dua peperangan, iaitu peperangan Badar dan juga peperangan Banu Qainuqa. Peperangan Banu Qainuqa ini adalah peperangan, kita katakan ada seorang perempuan, orang Islam, Muslimah, telah berniaga di satu pasar. Datang orang Yahudi, mereka suruh perempuan ni tanggalkan hijab, tudung dia. Dia tak nak. Bila dia tak nak, orang Yahudi ni pijak kain dekat belakang dia, pijak kain. Kemudian bila perempuan tu bangun, maka tertanggallah kain dia, terbuka lah apa, aurat dia. Maka pada ketika itu perempuan tadi menjerit, maka orang Islam lantas membunuh orang apa, Yahudi tadi, Yahudi Banu Qainuqa. Orang Islam tadi bunuh. Bila bunuh, maka pada ketika itu Yahudi Banu Qainuqa mereka bangun, nak isytihar perang dengan orang-orang Islam. Itu punca berlakunya peperangan Banu Qainuqa. Pada umur Nabi 55 tahun, pada tahun yang ketiga hijrah, pada ketika itu berlaku dipanggil peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan yang kedua selepas peperangan Badar, tahun yang ketiga hijrah. Dan pada peperangan Uhud ini ada peristiwa yang besar, iaitu diharamkan khamar, arak, pada tahun yang ke-3 hijrah. Arak ini turunnya bukan serentak, bukan sekaligus, bukan satu ayat, tetapi ayat yang mengharamkan arak ni berperingkat-peringkat. Sebab arak ni, orang Arab pada zaman tu macam kita minum air, kosong lah. Memang hari-hari minum biasa. Jadi bila Quran nak haramkan ni bukan satu perkara mudah, maka berperingkat-peringkat. Asalnya arak ni dibenarkan, tetapi jangan, bila kamu nak datang waktu semayang, jangan kamu minum arak. Jangan, selain pada waktu semayang boleh minum. Kemudian lepas daripada itu Quran kata arak ini benefitnya ada tapi kecil, tapi dia punya mudarat lebih besar. Last sekali Quran turun menyatakan arak ini adalah diharamkan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Jauhkanlah arak, maka hukumnya haram. Itu ayat terakhir lah. Memang tidak dihalalkan arak selepas pada itu. Kemudian pada umur Nabi 56 tahun, pada ketika itu berlaku peperangan Banu Nadir pada tahun yang keempat hijrah. Banu Nadir ini adalah orang Yahudi yang mana mereka merancang satu perancangan jahat, yang mana orang Islam ada seseorang ini telah membunuh 2 orang di kalangan orang-orang kafir. Maka Nabi minta tolong kepada Yahudi Banu Nadir untuk membayar diat, duit pampasan. Maka mereka kata boleh, tidak jadi masalah. Nabi dalam masa Nabi berunding ni dengan Banu Nadir, ada seorang ni dia naik ke atas, ada satu batu besar, dia nak lempar pada atas, kena ke kepala Nabi. Cumanya malaikat datang lebih awal, bagi tahu kepada Nabi. Mereka cuba untuk merancang membunuh Nabi. Pada ketika itu orang Ansar dan juga orang Muhajirin yang bersama Nabi, mereka tidak perasan. Nabi tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut, sampailah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila ditanya kepada Nabi, maka rupa-rupanya
Nabi bagi tahu malaikat datang kepada aku bagi tahu mereka nak lempar satu batu yang besar pada atas, mereka nak bunuh aku. Maka pada ketika itu Nabi dalam buat ijtihad, dalam masa 10 hari hendaklah kamu kosongkan kota Madinah Al-Munawwarah. Banu apa? Yahudi Banu Nadir dihalau. Sekiranya lepas 10 hari masih ada Yahudi Banu Nadir ini, maka mereka akan dipancung tengkok mereka. Itu peperangan Banu Nadir. Pada umur Nabi 57 tahun, pada ketika itu berlaku peperangan Ahzab, tahun yang kelima Hijrah. Dan dalam tahun yang sama berlaku peperangan Banu Quraidah. Banu Quraidah ini juga antara bangsa Yahudi. 3 bangsa Yahudi yang orang-orang Islam perang pada zaman Nabi, iaitu Banu Qainuqa yang pertama, Banu Nadir yang kedua, dan tahun yang kelima Hijrah ini adalah Banu Quraidah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, pada umur Nabi 58 tahun pada ketika itu, berlakulah dipanggil Suluh Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah dan juga peperangan Banu Mustaliq. Suluh Hudaibiyah ni kita panggil sebagai muqaddimah sebelum berlakunya Fathu Makkah. Kerana Suluh Hudaibiyah ni jelas dan nampak sangat perjanjian yang berat sebelah. Orang-orang kafir berat sebelah dalam perjanjian ini. Maka Nabi kata tak apa, biarkan. Rupanya itu adalah antara ujian yang berat untuk mendapatkan kemenangan yang besar pada tahun yang ke-8 Hijrah, iaitu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah yang ramai ribuan, berkelompok-kelompok orang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun yang ke-7 Hijrah, pada ketika itu berlakulah dipanggil peperangan Khaybar, tahun yang ke-7 Hijrah. Peperangan Khaybar, pada umur Nabi pada ketika itu adalah 59 tahun. Peperangan Khaybar ini Nabi tak serang waktu malam. Nabi dah ada di Khaybar, tapi Nabi ini antara Islam ajar jangan serang pada waktu malam. Azan je subuh, lepas daripada itu Nabi serang Khaybar. Dan mereka pada ketika itu dah bersiap-siap, ada bawa kapak semua untuk pergi kebun, cangkul semua mereka bawa. Last sekali mereka nampak tentera Islam, mereka menjerit, fasa asabahul munzarin, mereka jerit supaya mereka semua bertempiaran lari sebab tentera Islam datang. Dan pada tahun yang ke-7 Hijrah bukan setakat peperangan Khaybar, tetapi berlaku Nabi menunaikan umrah qada. Pada ketika itu umur Nabi 59 tahun. Kerana perjanjian Hudaibiyah, Suluh Hudaibiyah, mereka tak bagi visa, orang Quraisy tak bagi visa kepada Nabi untuk menunaikan umrah. Jadi Nabi terpaksa bayar dam bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Dan pada tahun hadapannya mereka datang, tapi mereka bagi visa umrah kepada Nabi hanya 3 hari sahaja. Lepas 3 hari kena kosongkan Makkatul Mukarramah. Pada tahun yang ke-8 Hijrah, pada umur Nabi waktu itu 60 tahun, berlakulah dipanggil peperangan Mu'tah, peperangan yang besar dalam Islam, dan juga peperangan Hunain, dan juga Fathu Makkah. Peperangan Mu'tah ini peperangan yang kita katakan, Nabi kata bendera ini, panji Islam, bendera Islam akan dipegang oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Sekiranya dia mati syahid, akan dipegang oleh siapa? Ja'far bin Abu Talib. Sekiranya dia syahid, maka dipegang oleh orang ketiga panji Islam, iaitu Abdullah bin Rawaha. Sekiranya dia juga mati syahid, maka kamu pilihlah mana-mana orang Islam yang terbaik untuk memegang panji Islam, bendera Islam. Azan azan.
سيدنا محمدا وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته تكلف. Pada umur Nabi 60 tahun berlaku peperangan Mu'tah dan juga peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini adalah ketua kabilah daripada kabilah Hawazin. Dia bagi tahu setiap orang pejuang nak pergi berjihad ni kena bawa anak, isteri dan juga harta dia, supaya mereka tidak lari dalam peperangan ini. Itu cara dia lah, cara pemikiran dia. Sebab dia tahu jumlah orang Islam pada ketika itu ramai. Ada berapa orang? 12,000 orang. Ramai. Jumlah yang angka begitu ramai. Jadi dia takut orang-orang ni akan lari. Macam mana? Mereka kata berperang bawa anak, isteri dan juga harta. Bila bawa anak, isteri dan juga harta, mereka akan bagi semangat, maka orang yang berperang tidak akan lari. Dan ini antara peperangan yang mana orang Islam diuji kerana mereka melihat angka 12,000, satu angka yang begitu ramai, banyak, dan tidak mungkin akan berlaku kekalahan. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Bukan angka yang kamu lihat, sepatutnya hubungan kamu dengan Allah Ta'ala itu yang perlu diperbaiki. Dan pada tahun yang ke-8 Hijrah ini juga berlaku Fathu Makkah pada umur Nabi 60 tahun, dan diberi berita gembira yang kedua, iaitu kelahiran anak Nabi, iaitu kelahiran Ibrahim, iaitu hubungan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah adalah hadiah daripada Raja Mesir Muqawqis. Kerana Maryah Al-Qibtiyah ini hamba, Raja Mesir bagi hadiah kepada Nabi. Kemudian Nabi kahwin dengan dia, lahirlah seorang anak namanya Ibrahim. Dan Ibrahim juga mati pada waktu kecil. Kemudian pada umur Nabi 61 tahun, pada tahun yang ke-9 Hijrah, berlaku peperangan yang terakhir dalam Islam, peperangan yang cukup mencabar, iaitu peperangan apa dipanggil peperangan Tabuk. Kerana peperangan Tabuk ini mereka minum air kencing unta je, sebab terlampau dahaga, musim terlampau panas. Dan pada ketika itu pula buah-buah yang ada di taman mereka, yang ada di kebun mereka sedang masak ranum, kurma mereka, anggur mereka. Jadi mereka inginkan buah-buah yang mereka tanam selama ini. Last kali seruan jihad telah memanggil mereka untuk mereka keluar. Dan Tabuk ini sebenarnya jauh daripada Madinah Al-Munawwarah.
Dan pada umur Nabi 61 tahun, pada tahun yang ke-9 Hijrah ini, maka telah wafatlah anak perempuan Nabi Ummu Kulsum. Dan juga pada tahun yang ke-9 Hijrah ini juga Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua yang Nabi hantar untuk menunaikan haji. Pada umur Nabi 62 tahun, pada tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi telah pergi menunaikan haji, dipanggil Hajjatul Wada', haji yang terakhir pada umur Nabi 62 tahun, iaitu pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan pada tahun yang sama juga berlaku kewafatan anak Nabi Ibrahim, yang mana anak Nabi Ibrahim ini lahir pada Fathu Mekah 8 Hijrah. Hanya hidup sempat 9-10 dalam 2 tahun lebih saja, 2 tahun. Tahun yang ke-10 Hijrah dia pun meninggal, anak lelaki Nabi Ibrahim. Kemudian umur Nabi 63 tahun, maka Nabi telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kewafatan Nabi berlaku pada umur Nabi 63 tahun pada tahun yang ke-11 Hijrah, pada hari Isnin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan dikebumikan di bilik Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana nabi-nabi ini di mana mereka wafat, di situlah mereka dikebumikan. Dan Nabi SAW telah wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikebumikan di bilik Aisyah. Antara yang terakhir perempuan yang banyak berjasa dengan Nabi, ada 6 orang perempuan yang banyak berjasa kepada Nabi ketika Nabi hidup. Yang pertamanya Halimatus Sa'diyah, iaitu yang menyusukan Nabi. Dan yang kedua adalah Bidan, yang menyambut kelahiran Nabi, Asy-Syifa, iaitu ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan juga wanita yang ketiga adalah Aminah binti Wahab, ibu Nabi. Dan wanita yang keempat adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Yang menjaga Nabi. Dan yang kelimanya adalah antara isteri pertama Nabi, iaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan yang keenamnya adalah anak-anak perempuan Nabi, iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Itu serba sedikit mengenai kisah perjalanan hidup Nabi daripada kelahiran Nabi sampailah kewafatan Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi sedikit kefahaman apa yang saya sampaikan tadi, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.